Di rumput yang basah ni Pak Dak menyusuri untuk melihat tumbuh-tumbuhan ataupun rumpai-rumpai yang berguna, yang manfaat kepada tubuh badan. Lihat ada bunga-bunga kecil yang tumbuh terutama sekali pada rumput-rumput yang basah ni. Tetapi Pak Dak rasa macam teruja untuk dapat tahu ada sejenis pohon. Di tempat berpasir ni Pak Dak jumpa pohon ni memang dikenali ramai terutama sekali kepada orang-orang dulu. Bila nampak je rumpai ni, mereka akan teringat jenis-jenis penyakit yang digunakan sejak turun-temurun. Inilah dia kelebihan rumput yang kita tak pandang, kadang kita lalu saja. Rupanya dari segi daun, dari segi akar, batang dia banyak manfaat. Inilah dia rumpai seberguna yang Pak Dak nak ceritakan. Bersama Pak Dak, kita rungkaikan. Di belakang rumah kita pijak rumput dan kita pijak di tepi-tepi parit, tetapi kita tak sadar yang kita pijak tu kadang-kadang ada tumbuhan yang 1000 khasiatnya. Dia seperti rumput dan juga dalam keluarga rumpai, itulah dia ara tanah ataupun keremak, dan juga ada yang digelar susu kambing. Bersama Pak Dak untuk kita ceritakan apa khasiatnya ara tanah yang orang dulu gunakan. Satunya keunikan ara tanah ni, kalau kita perhatikan secara fizikal, daun dia ni berpasang, bertemu kiri kanan. Tetapi dia punya bunga dia ataupun ada panggil buah, tapi pada panggil bunga, mirip seperti kita punya ketuat. Ini dia mirip ketuat ataupun bentil yang ada dekat kaki kita, yang tumbuh dekat kulit-kulit kita. Inilah dia khasiatnya ara tanah untuk menghindarkan penyakit kulit seperti bentil kulit ataupun ketuat di kaki. Ara tanah. Banyak nama yang diberi kepada ara tanah ni. Ada yang panggil ambin jantan, ada yang panggil keremak, ada yang panggil susu Nabi pun ada. Tak tahu macam mana boleh dapat. Lain tempat, lain nama, lain padang, lain belalang. Itulah dia antara pokok keremak. Saya suka panggil nama pokok keremak, iaitu ara tanah yang mempunyai pelbagai nama. Tetapi orang-orang lama tetap panggil ara tanah. Daripada Perlis sampai ke Sarawak pun panggil ara tanah. Ada di negeri seberang pun panggil ara tanah juga. Tetapi inilah dia ara tanah, susu Nabi ataupun susu kambing. Ada yang panggil gelang susu dan juga ambin jantan. Inilah dia istimewanya ara tanah. Sebut saja ara tanah, memang serta-merta orang ingatkan penyakit yang banyak asid urik, iaitu gout. Yang bengkak-bengkak, kerana kita tengok pesakit tu, saya jadi belas, saya tak boleh tengok sendi-sendi dia berbonggol-bonggol dengan dia punya jari-jari dia, dan juga di celah-celah kaki, dekat celah-celah tumit-tumit tu semua penuh berbonggol-bonggol dengan dia punya asid urik. Kadang-kadang kita merasa kesakitan, mereka yang pernah kena gout. Orang-orang dia dulu, dia rebus akar sahaja. Akar pokok ara tanah ni dia rebus. Tetapi sebelum rebus, cabut pokok ni dengan akar-akarnya. Atuk saya pesan dalam 5 pokok boleh gunakan untuk rebusan. Tetapi sebelum direbus, ditonggengkan untuk mengeluarkan dia punya getah. Getah dia kalau kita tengok macam nak ada susu dia, dekat situ buangkan dia punya getah dia dan lurutkan daun dia. Kita gunakan akar dan batang sahaja untuk yang sakit gout. Tapi mesti jemur dalam 3 hari ataupun 2 hari setengah pun boleh. Sebelum kita rebus, boleh juga letak garam jantan atau letakkan gula perang untuk sebagai sikit manis. Air rebusan ara tanah bagus mengeluarkan asid-asid yang terkumpul dalam badan. Berbagai khasiat dicongkil oleh orang-orang lama daripada pokok ara tanah. Daripada penyakit gout, untuk lancarkan kencing, untuk elokkan ginjal, kuatkan ginjal, dan juga kepada penyakit kulit. Tetapi saya berani katakan sebab saya dah cuba. Kalau kita perhatikan bunga dia seperti bintil ataupun bentil kulit. Kata saya memang gunakan dia punya getah dia untuk saya hilangkan saya punya ketuat. Ketuat-ketuat
yang kata orang tu lekat kat kulit susah nak hilang. Kikir-kikir dengan pisau bila darah sikit tak apa, kita letakkan dia punya getah dia. InsyaAllah selawat banyak kali, InsyaAllah dia boleh hilang. Ni yang saya punya ni dah hilang dah. Itulah dia air tanah. Banyak digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Walaupun sekarang ni banyak tumbuh melata, terutama pada hari hujan. Pokok ni tumbuh di tepi-tepi longkang, di kawasan-kawasan yang lembap, terutama di celah-celah pasu pun pokok ni tumbuh. Itulah dia air tanah yang banyak gunanya. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Senang tumbuh untuk kita semaikan air tanah ni. Pak Ndak dah semai dalam pasu yang terbuang. Kat sini Pak Ndak ni semaikan. Dia akan cantik pada waktu musim hujan. Dia akan tinggi dalam 15 hingga 40 cm. Tinggi juga. Dan boleh jadikan sebagai hiasan. Yang mencantikkan dia adalah bunga dia. Bunga dia ni seperti ketuat ataupun bentil. Inilah dia air tanah yang senang kita semai melalui biji dia ataupun daripada akar dia. Ini Pak Ndak dah semaikan. Semai sebagai hiasan di tepi rumah dan kita boleh gunakan bila kita perlukan. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba. Tak rugi kalau kita semai dalam bekas-bekas pasu ataupun bahan terbuang. Kerana bila kita nak gunakan, senang saja kita carinya. Taklah kita kutip dekat tepi longkang ataupun tepi-tepi kawasan-kawasan yang semak. Kat situlah dia Pak Ndak semai, boleh jadikan sebagai dekor hiasan laman herba. Cantik kan air tanah? Nampak tu dia melempai-lempai. Inilah dia area tanah. Petik herbs, petik. Petik area tanah. Bila musim hujan, rumpai ni tumbuh dengan subur. Hijau warna dia, berpasang-pasang daun dia dan jadi sebagai satu dekor di laman. Pak Ndak memang semai dalam polybag kerana mereka yang berhajat, yang tahu khasiat dia, memang mereka akan datang beli pada Pak Ndak. Inilah dia yang Pak Ndak semai masa musim hujan. Kepada penggemar-penggemar pokok atau rumpai ini, memang diguna untuk membuang ketuat ataupun gatal-gatal kulit. Guna getah dia. Ada yang nama susu kambing, ada yang nama susu nabi. Sebab getah tu pekat. Bila pekat tu kita lekatkan aja pada ketuat kita, dia macam bergam-gam. Tapi dia rasa pedih sikit bila kita kikis ketuat kita tu. Inilah dia penyeri laman, sejenis rumpai yang orang tak pandang, tapi banyak khasiat dia. Kepada penggemar-penggemar herba, jangan lupa simpan pokok ni di laman herba anda. Kerana herba ni banyak guna. Orang-orang dulu menggunakan ini sebagai rawatan alternatif. Senang tumbuh, terutama sekali di kawasan-kawasan berpasir dan juga di kawasan-kawasan yang lembap-lembap, di tepi-tepi parit, di tepi-tepi padang dan juga di tepi-tepi celah-celah pasu. Inilah dia pohon yang kita rasa tak berguna, kadang kita pijak-pijak, rupanya banyak khasiat dia. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Jangan lupa petik herbs, subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan yang orang-orang lama gunakan herba-herba yang penuh khasiat untuk tubuh badan. Pak Ndak, pencetus guna herba.